Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri telah mula menghantar bantuan bekal makanan kepada penduduk terjejas banjir di pedalaman Miri melalui udara semalam. Penghantaran ini dilakukan susulan keadaan banjir dan tanah runtuh yang menyukarkan akses darat ke kawasan terjejas khususnya di daerah Beluruh. Pengurusinya Galong Luang berkata penerbangan pertama menghantar bekalan makanan ke Long Liau, sebuah perempatan masyarakat Penan di Ulu Tinjar. Hari ini kita akan menghantar makanan ke Long Liau, salah sebuah penempatan Penan di kawasan Ulu Tinjar. Okay. Kita berterima kasih juga kepada pihak Hombil, JKM dan juga semua yang terlibat. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan penghantaran bantuan bekalan makanan tersebut di hangar Hornbill Skyways, lapangan terbang Miri. Sebanyak 1,200 kilogram bekalan makanan dihantar ke Kampung Long Liau, Kampung Apau Nyaring dan Kampung Long Krong sebagai usaha memastikan penduduk yang terputus hubungan mendapat bekalan keperluan asas. Angkatan Pertahanan Awam APM menggariskan beberapa langkah keselamatan yang perlu diambil oleh penduduk terjejas sebelum kembali ke kediaman mereka selepas banjir. Menerusi satu infografik, APM meminta penduduk mendapatkan maklumat sahih atau notis kebenaran sebelum pulang ke rumah. Keutamaan juga diberikan kepada golongan memerlukan, termasuk warga emas dan orang kelainan upaya. Sebelum masuk ke rumah, mereka perlu memeriksa keadaan kediaman, memastikan tiada kerosakan serius serta melaporkan kepada polis sekiranya berlaku kes pecah rumah. Selain itu, air bertakung perlu dikeluarkan terlebih dahulu bagi mengelakkan risiko penyakit bawaan air atau kehadiran haiwan berbisa. Semasa memasuki rumah pula, penduduk terjejas diingatkan untuk menggunakan selipar atau kasut, memeriksa struktur di dalam dan luar rumah, mengawasi tanda kehadiran binatang liar di sekeliling rumah, mengalihkan penghadang berbahaya dan seterusnya melakukan pembersihan rumah dari semasa ke semasa. Semangat perpaduan dan saling membantu antara satu sama lain, terutama ketika menghadapi bencana pada musim perayaan, harus terus diamalkan bagi mengukuhkan keharmonian dan kesejahteraan negara. Menurut Presiden Persatuan Judo Sarawak, Datuk Seri Lau Kueng Chai, usaha kerajaan membantu rakyat yang terjejas akibat banjir, terutamanya ketika sambutan Tahun Baharu Cina, wajar dipuji kerana menunjukkan keutamaan kepada kebajikan rakyat. Laporan yang kita ada, UT ini, Sarawak, Kairus, maju dan mampus. Beliau menambah bantuan sebanyak RM1,000 daripada kerajaan kepada setiap keluarga terjejas mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan rakyat terus terjaga. Beliau ditemui pemberita semasa kunjungan rumah terbuka Tahun Baharu Cina Premier Sarawak di Sibu. Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC bahagian Sarawak mengingatkan pekerja untuk membuat aduan kepada Jabatan Tenaga Kerja JTK sekiranya majikan tidak mematuhi perintah gaji minimum yang berkuasa mulai 1 Februari lepas. Pengurusinya Zaidi Nasar berkata perintah tersebut mewajibkan majikan yang mempunyai 5 pekerja atau lebih untuk membayar gaji minimum RM1,700 sebulan kepada pekerja. Majikan yang menjalankan aktiviti profesional juga tertakluk kepada perintah tersebut tanpa mengira jumlah pekerja yang digaji. MTUC menegaskan gaji minimum merujuk kepada gaji pokok dan tidak termasuk allowance, insentif atau bayaran tambahan lain. Pekerja yang dibayar mengikut sistem upah kerja, beratan, tugasan, perjalanan atau komisen juga berhak menerima gaji bulanan tidak kurang RM1,700. Oleh itu, MTUC meminta pekerja menyebar maklumat tersebut kepada rakan sekerja dan majikan. Pekerja juga digesa meningkatkan produktiviti serta menjalin hubungan baik dengan majikan bagi manfaat bersama. Pemilik kediaman atau bangunan yang melakukan pengubahsuaian tanpa kebenaran diminta menghantar pelan mereka atau berdepan tindakan pembatalan permit menduduki OP. Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wing Hong Seng berkata tindakan ini penting bagi memastikan sistem peparitan tidak terjejas akibat pengubahsuaian yang tidak terkawal.
I think one thing that we might do is to get all these who have done the illegal extension, to submit their plan. All right, and then it must go according to the building ordinance and bylaw. Jelasnya pemilik perlu menghantar pelan asal bangunan mereka sebelum permit menduduki OP dibatalkan. Jika OP dibatalkan, pemilik perlu mendapatkan kelulusan semula daripada pihak bomba sebelum memohon semula permit tersebut. Datuk Wee Hong Sen berkata demikian kepada pemberita selepas acara menyambut ketibaan tarian singa di Ibu Pejabat MBKS Padungan. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu sistem peparitan di kawasan skim perempatan semula Stampin akan dinaik taraf melibatkan penduduk di kawasan Lorong 2, Lorong 17A dan Lorong 10A. Kadar kes kemalangan jalan raya di Sarawak sepanjang pelaksanaan OP Selamat 23 bersempena sambutan Tahun Baru Cina menunjukkan penurunan sebanyak 17.3% berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta menerusi satu kenyataan media berkata sepanjang tempoh 6 hari operasi khas bermula 28 Januari hingga Ahad lepas, Sarawak merekodkan 283 kes kemalangan jalan raya berbanding 342 kes pada tahun 2024. Jumlah kes kemalangan maut juga menurun kepada 3 kes berbanding 7 kes pada tahun lepas. 3 kemalangan maut itu melibatkan seorang penunggang motosikal, seorang pemandu lori dan seorang penumpang pacuan 4 roda. Polis Sarawak telah mengeluarkan 3,804 saman atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Datuk Manca menambah antara punca utama kemalangan sepanjang OP Selamat 23 kali ini adalah kecuaian dan kelalaian pemandu. Pelantikan 7 rakan zakat tabung Baitumal Sarawak TBS di Limbang banyak membantu dalam mengenal pasti dan menjejaki golongan asnaf yang layak menerima bantuan di daerah itu. Ketua Bahagian TBS Limbang, Junidi Lamat, berkata setakat ini lebih 150 asnaf telah menerima bantuan sara hidup menerusi inisiatif tersebut. Dan mereka ini, kami meminta mereka ini mencari golongan-golongan asnaf yang perlu dibantu. Dan sekiranya golongan asnaf ini yang tertikir atau malu-malu untuk memohon bantuan, kami sarankan agar mereka ini pergilah ke kaunter tabung Baitumal di bahagian Limbang. Beliau berkata setiap permohonan bantuan akan dinilai menerusi siasatan latar belakang pemohon bagi memastikan mereka benar-benar layak. Beliau berkata demikian kepada media pada program Back to School bersama asnaf di Dewan Suara Limbang. Selain bantuan kewangan, khidmat gunting rambut turut disediakan kepada anak-anak asnaf sebagai salah satu inisiatif meringankan beban keluarga mereka. Saudara, berita bagi Sarawak berakhir di sini. Dari Sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.